Kalau diajak untuk berbincang berkaitan dengan perbandingan, sebenarnya saya melihatkan bahawa uh, tidak ada masalah dalam tempoh berlaku pertukaran kerajaan. Saya ada sedikit pengalaman setelah saya menjadi wakil rakyat di Perak ni selama 5 penggal. Saya pernah menjadi adun biasa, kemudian menjadi Exco Kerajaan Negeri dan sekarang menjadi Menteri Besar. Dan saya pernah berada di bawah pentadbiran 3 orang Menteri Besar. Jadi saya dapat melihat dan berada bersama-sama dalam pentadbiran kerajaan. Saya 60 tahun sekarang. Mula menjadi wakil rakyat pada usia 38 tahun. Sebahagian besar daripada kaki tangan kerajaan yang ada sekarang, kalau dia berusia 60 tahun dan akan pencen tahun ini, bermakna dia pernah bersama-sama saya selama 22 tahun. Okay? Jadi sebab itu saya dapat bersama-sama dengan kaki tangan kerajaan Negeri Perak yang ada, dan saya mengenali mereka dan mereka pun mengenali saya. Sepintas lalu saya rasa saya tak ada masalah apa-apa. Saya mendapat sokongan yang kuat, kerjasama yang baik daripada kaki tangan kerajaan. Tapi sudah tentulah kita kena akui terdapat perbezaan dari segi style kepimpinan, kaedah pentadbiran. Yang berhormat Datuk Tan Sri Tajul Rosli, yang berhormat Datuk Sri Diraja Dr. Zamri, yang berhormat Datuk Sri Ahmad Faizal, tentu ada perbezaan cara dan kaedah. Orang kata sekali air bah sekali pantai berubah. Ada perbezaan, sudah pasti. Apapun, saya gembira untuk menyatakan bahawa kaki tangan Kerajaan Negeri Perak ini sentiasa berada pada landasan yang betul dan apa kita panggil sebagai loyal to the government of the day. Saya adalah sebahagian daripada kerajaan terdahulu. Jadi kalau saya blame kerajaan terdahulu, dia bermakna saya blame diri saya sendiri. Saya adalah sebahagian daripada Exco Kerajaan Negeri. Sudah tentu ada kelemahan-kelemahan yang kita buat pada tempoh itu, dan kelemahan itu adalah perkara yang boleh diperbaiki. Saya membuat keputusan untuk tidak mahu mengorek ataupun mencari kesalahan orang sebelum saya ataupun menuding jari kepada orang lain. Saya lebih suka berfikiran positif. Apa juga yang berada di hadapan saya akan hadap. Okey. Jadi kalau ada kebaikan pemimpin sebelum ini, kita perbaiki, kita teruskan kebaikan itu. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Okay? Jadi tak timbul soal saya nak menyalahkan orang sebelum saya. Itu bukan cara saya, kerana saya pun ada kelemahan. Kalau saya mula menimbulkan, mencari jalan, mencari kelemahan dan kesilapan orang sebelum saya, bila saya berhenti, nanti orang selepas saya pula akan menuding jari kepada saya. So tak ada penyelesaian. Penyelesaian sebenar ialah you hadapi apa yang ada. Alam sekitar ke, landslide ke, pencemaran alam ke, apa pun, saya mengambil tanggungjawab itu sekarang. Ya, jadi saya tak ada masalah. Sebab itu saya berjumpa dengan NGO yang terlibat. Saya tak melarikan diri daripada NGO. 2-3 hari lepas, saya ingat hari Isnin lepas, saya secara lapang dada dan berfikiran terbuka menjemput 3 NGO alam sekitar untuk mengadakan perjumpaan secara bersemuka. Baik, kepada saya, parti mana pun, asalkan dia parti politik, pertama sudah tentu dia bertujuan untuk mendapat kuasa. Setelah dapat kuasa, dia kena menggunakan kuasa itu untuk berbuat kebajikan kepada rakyatnya. Tak kira lah dia penyokong dia atau tidak penyokong dia. Sebab penyokong dan bukan penyokong ini, dia mengundi masa pilihan raya. Hasil keputusan pilihan raya akan ada sebuah kerajaan yang ditubuhkan, dan kerajaan itu bertanggungjawab untuk berbuat kebajikan kepada seluruh rakyatnya, tak kira penyokong parti kerajaan atau parti markah. Okay. Jadi saya membuat sedikit perubahan yang mungkin
satu kejutan kepada beberapa orang, iaitu semasa saya membentangkan bajet negeri 2021, saya mengumumkan bahawa peruntukan untuk wakil rakyat negeri Perak kita bagi sama rata, wakil rakyat kerajaan dengan wakil rakyat pembangkang sama dapat 200,000. Sebab rakyat dalam kawasan pembangkang pun perlu pembangunan. Kalau saya tak bagi wang itu kepada wakil rakyat pembangkang, macam mana dengan kebajikan bagi rakyat dalam kawasan pembangkang? Dan jangan lupa, dalam kawasan pembangkang pun ada penyokong kerajaan. Dalam kawasan pembangkang tu pun ada penyokong kerajaan. Jadi, bila saya bagi, sekurang-kurangnya wakil rakyat pembangkang pun dapat berbelanja. Bila? Ni waktu COVID ni. Rakyat di kawasan itu tak boleh keluar rumah, tak ada barang makan kering. Siapa nak support? Wakil rakyat boleh keluarkan duit itu untuk beli barang makan, hantar ke rumah-rumah. Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada kena-mengena dengan itu. Tak ada kena-mengena dengan perjanjian itu. Apa pun nak diperjanjikan pula. Sebab peristiwa bertukarnya Menteri Besar ni tak ada janji apa. Tak ada janji apa. Kita pun tak ada sebab nak ni, cuma kita nak memperlihatkan. Kerana saya tengok di luar sana, pemikiran orang ramai telah berubah, termasuklah generasi muda yang nampaknya lebih global. Dia nak tengok kerajaan yang telus, dia nak tengok kerajaan yang adil, dia nak tengok kerajaan yang memberikan kebajikan kepada seluruh rakyat. Dia nak tengok yang itu. So saya tengok setakat ni tak ada masalah. Tapi macam biasalah, mengapa disebutkan saya mendapat sokongan jitu daripada rakan-rakan pembangkang? Sebab saya meminimalkan jurang. Meminimalkan jurang. Jadi dengan sendirinya saya mendapat sokongan bila diminta untuk undi bajet, dan pada waktu itu ada satu usul dibuat, usul percaya kepada Menteri Besar baru, pun saya dapat sokongan 100% daripada keseluruhan adun yang hadir. Okay. Jadi tak pernah ada perjanjian apa. Tidak ada perjanjian apa-apa. Tapi mungkin orang rasa terkejut sedikit sebab saya buat perubahan itu. Tapi saya mengaku bahawa saya bincang dulu dengan adun-adun Barisan Nasional, kod-kod saya dapat penentangan. Tapi tak ada. Setuju? Sebab itu satu pembaruan yang boleh dibuat. Okay, jadi sekarang bila kita turun tempat DAP, dia orang tak balung kita. MB mana peruntukan ada? Saya dah bagi adun you. Dulu dia mengaum kalau MB turun tengok banjir, dia maki MB. Dia maki Esko sebab longkang dia tersumbat. Nah, saya dah bagi duit pada adun dia. Adun dia kena berfungsi lah. 1995, masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO. Waktu itu saya adalah penolong pegawai pendidikan daerah Hulu Perak di Geri. Jabatan Perdana Menteri telah menelpon pegawai saya di itu bahawa saya dikendaki melepaskan jawatan untuk bertanding calon Parlimen Tasik Cenderuh 1995. Umur saya 34. Masa tu saya naib Ketua Pemuda UMNO bahagian, merangkap siap usaha bahagian. Saya pun balik jumpa arwah ayah saya, bagi tahu. Arwah ayah saya kata, tak boleh, ayah tak restu sebab kamu muda. Anak Amel lagi, anak 7 mana tu? 7 ke 8? 8 lah kot. Rumah pun tak ada lagi. Jadi aku daripada kehendak ayah tak tanding. Sebagai gantinya, Datuk Seri Nazri Aziz masuk bertanding di Tasik Cenderuh. Jadi dia ahli parlimen, dia jadi timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tahun 1998, sekali lagi
Masa itu saya sudah jadi timbalan ketua UMNO bahagian. Tan Sri Rabdingah Talik, Pengurusi Perhubungan UMNO, telefon saya. Cikgu, saya cikgu masa itu. Cikgu akan jadi calon untuk adun kawasan Lenggong. Masa itu Parlimen Tasik Cenderuh, adun Lenggong. Dia telefon saya pukul 11.30 malam. Saya balik menghadap ayah saya. Arwah ayah saya kata, boleh. Kalau dia kata tak boleh, tak. Arwah ayah saya kata, boleh. Dengan syarat hendaklah niat untuk berbuat kebajikan. Ikutlah. Saya pun bertanilah 5 penggal. Ini penggal yang kelima. Saya menjadi adun.